insyaAllah pada malam ini sebagai mengisikan ruang yang ada, suka untuk saya membicarakan sebahagian daripada kitab Qaulun Nabi, ceritakan Nabi SAW yang memaparkan 99 kisah kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap baginda Nabi SAW. Saya ingin nak bicarakan beberapa kisah. Yang pertama berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah yang pertama, bagaimana dalam tajuk hanya tinggalkan Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Baginda Rasulullah SAW memberi galakan kepada para sahabat untuk berinfak, maka datanglah para sahabat untuk membawakan harta yang sangat banyak untuk diberikan kepada baginda Nabi SAW. Orang yang pertama datang ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau telah membawa keseluruhan harta. Lalu kata Nabi SAW kepadanya, hal abqaita li ahlika syai'an? Adakah engkau tinggalkan sesuatu untuk ahli keluarga? Lalu jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, aku tinggalkan mereka hanya Allah dan Rasul. Ini tahap keimanan Sayyidina Abu Bakar yang mendahului di dalam segala perkara, atau di dalam infakkan hartanya pada yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia infak ke semua dan dia hanya meninggalkan untuk ahli keluarganya Allah dan Rasul sahaja. Ini contoh bagaimana betapa tinggi keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan tadi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bila berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Lalu kami berhasrat untuk bersedekah dengan harta yang ada. Lalu aku berkata sendirian, hari ini aku akan mendahului Sayyidina Abu Bakar, walaupun dalam sehari aku mendahului. Jadi nak beritahu tuan-tuan, para sahabat ini mereka sentiasa berlumba-lumba untuk menjadi orang yang mendahului di dalam melakukan sesuatu perkara kebaikan. Hatta bagaimana cemburunya Sayyidina Umar ingin menandingi, mengatasi Sayyidina Abu Bakar, walaupun sehari sahaja di dalam dia melakukan kebaikan, tidak jadi orang yang lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Walaupun dia kata sehari jadi ada tuan. Lalu dia pun tuan berkata, maka aku pun membawa setengah daripada hartaku yang ada. Dia bawa separuh. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, hal abqaita li ahlika syai'an? Apa yang telah engkau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Lalu jawab Sayyidina Umar, seumpamanya. Dia dok sangka dia boleh menandingi Sayyidina Abu Bakar, maka dia mengatakan seumpama Sayyidina Abu Bakar. Dia dok sangka Sayyidina Abu Bakar macam dia. Dia infak separuh dari harta yang dia ada. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar membawa semua harta yang dia ada. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlika syai'an? Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Lalu jawab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, aku hanya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Lalu Sayyidina Umar kata, bila dengar jawapan Sayyidina Abu Bakar tadi, maka dia pun bermonolog. Dia berkata secara sendirian pada dirinya, demi Allah, aku sama sekali tidak dapat mendahului Sayyidina Abu Bakar di dalam sesuatu perkara buat selama-lamanya. Dia riwayat Imam Tirmizi dan
Ini bagaimana menceritakan tentang pengorbanan Sayyidina Abu Bakar yang mengatasi para sahabat yang lain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Athakir, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Athakir, ketika mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam, maka beliau mempunyai 40,000 dinar. Tuan boleh bayar harga dinar hari ini berapa? Emas dinar. Contoh, dalam riwayat yang lain, beliau memiliki 40,000 dirham, maka kesemuanya diinfakkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini contoh keimanan Sayyidina Abu Bakar di dalam melakukan perkara kebaikan, dia mendahului para sahabat yang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah hari ini yang berpuasa sunat? Nabi tanya, kalau tengok tak ada orang, Sayyidina Abu Bakar pun mengaku, saya ya Rasulullah. Cuma yang 4 soalan tu saya ingat dulu. Tapi ada 4 soalan yang ditanya. Siapa yang pada hari ini yang telah memberi makan kepada fakir miskin? Kalau tengok, pada Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Dan Nabi tanya lagi, siapakah yang pada hari ini yang telah menziarahi orang sakit? Pakak kalau tengok, siapa dia? Tak ada. Kesirakan saya ya Rasulullah. Dan satu lagi yang ditanya, siapakah yang hari ini dia telah tadi apa? Orang sakit. Siapakah yang pada hari ini yang telah mengiringi jenazah ke kubur? Kalau tengok, sebab kelebihan yang disebut, pertama, orang yang solatkan jenazah baginya pahala 1 qiraat. Kemudian dia ikut pula diri jenazah tadi sehingga selesai kemudian di tanah perkuburan, bagi dia 2 qiraat. 1 qiraat ini bersamaan dengan bukit Uhud, pahala. Maka Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang berhimpun 4 kebaikan tadi di dalam dirinya, maka dijamin syurga untuk dia. Nampak tentang bagaimana ahwal yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam melakukan kebaikan, mengatasi para sahabat yang lain. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita kita ni kena jadi orang yang berlumba-lumba di dalam melakukan perkara kebaikan. Jangan kita jadi orang yang berlumba-lumba di dalam perkara maksiat, dalam perkara dosa. Jadi orang yang berlumba-lumba di dalam melakukan kebaikan. Dan kalau boleh jadi orang kita dalam melakukan kebaikan, biar kita ni mengatasi orang lain. Supaya orang saling bersaing di dalam perkara kebaikan. Ini yang ditunjukkan oleh akhlak ataupun ahwalnya tingkah lakunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka Nabi SAW pernah menyatakan sebaik-baik harta yang baik ialah kepada orang yang soleh. Sebab apa? Kerana harta bila dapat kepada orang yang baik, maka dia akan gunakan kepada perkara kebaikan. Sebaliknya, harta kalau dapat kepada orang yang jahat, orang yang fasik, maka dia akan gunakan harta tadi pada jalan keburukan. Ini tentang kebetulan dari saya tengok tuan masjid tengah mengumpul dana untuk beli kapet baru, dan belum beli. Tempat saya tuan surau dekat Sejangkang ni. Kawan saya beritahu ada orang dia bagi 1,000 kepada surau. Dan dia pesan duit jangan simpan. Maka hak tu lah tuan, dapat duit tu dia tukar kapet baru. Tambah bangunan untuk penambahbaikan surau lah. Tuan, supaya duit tadi dimanfaatkan. Kalau ada seorang tu macam tu tuan, alhamdulillah. Kalau tak ada pun patut sumbang. Jangan kita biarkan tuan untuk kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kayak sikitlah. Ini tuan. Baik, kemudian kisah yang seterusnya menjadi paling berani untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta.
Diriwayatkan daripada Muhammad bin Uqail berkata, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam telah menyampaikan khutbah kepada kami dengan berkata, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, khabarkan kepadaku siapakah orang yang paling berani. Lalu mereka berkata, engkaulah wahai Amirul Mukminin. Ini ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah dan digelar sebagai Amirul Mukminin. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku tidaklah bertempur dengan seseorang mereka pasti aku mengalahkannya. Akan tetapi khabarkan kepadaku siapakah orang yang paling berani. Lalu mereka berkata, kami tidak mengetahui siapakah ia. Lalu Sayyidina Ali berkata, orang itu ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab sesungguhnya ketika peperangan Badar, kami jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam berada di rumah pelana unta. Jadi ketika suatu peperangan Badar, para sahabat letakkan Nabi di satu tempat. Lalu dia pun berkata, Sayyidina Ali berkata, siapa yang sanggup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin yang dapat mendekati Nabi. Ditawarkan kepada para sahabat, siapa yang sanggup menemani Nabi, sanggup mengorbankan diri dia untuk berdiri bersamping ataupun berdamping dengan Nabi untuk keselamatan Nabi. Bahasa kita ini jadi pengawal peribadi dan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu demi Allah tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang mendekati baginda melainkan Sayyidina Abu Bakar dengan membawa pedang yang terhunus. Tidaklah seseorang yang menghampiri baginda melainkan beliau akan lebih awal marah kepadanya. Inilah orang yang paling berani. Jadi Sayyidina Ali buat pengakuan bahawa orang yang paling berani tadi ialah Sayyidina Abu Bakar. Ketika mana orang menghampiri Nabi untuk menyakiti Nabi, maka beliau dalam keadaan pedang yang terhunus mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu perang Badar. Dan aku telah melihat baginda dipegang oleh orang Quraisy. Seseorang ini menolak baginda, seorang lagi merentak baginda. Mereka berkata, engkaulah orang yang ingin menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang satu. Disebabkan Nabi menyuruh kepada beriman kepada Tuhan yang Esa, maka Nabi diperangi. Mereka berlawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditekan, demi Allah tidak ada seorang pun yang berani mendekati melainkan Sayyidina Abu Bakar. Beliau bertindak balas terhadap orang yang memukul baginda, melindungi dan menepis untuk baginda, lalu menempelak dengan berkata, celakalah kalian. Atau qatuluna rajulan yuqala rabbi Allah, surah Ghafir ayat 28. Patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana dia menegaskan Tuhan ialah Allah? Ketika itu Sayyidina Ali pun membuka kain yang menutup wajahnya, lalu mendapati janggutnya basah. Dia menangis. Kemudian dia berkata, aku ingin bertanya kepada kalian, demi Allah, berimannya ahli keluarga Fir'aun adakah lebih baik ataupun Sayyidina Abu Bakar? Lalu ketika itu tidak ada yang menjawab soalan yang ditanya oleh Sayyidina Ali tadi. Lalu beliau melanjutkan lagi dengan bertanya, kenapa kalian tidak menjawab persoalan? Demi Allah, suatu saat sahaja dari jasa Sayyidina Abu Bakar adalah lebih baik daripada ahli keluarga Fir'aun. Ini kenapa? Kerana keluarga Fir'aun tadi itu menyembunyikan keimanannya, sedangkan lelaki ini yakni Sayyidina Abu Bakar telah menzahirkan keimanannya, ini kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan menzahirkan keimanan dia lah, maka dia telah ditentang, dilawan, telah disakiti, dipukul. Ada riwayat tentang bagaimana menceritakan saat ketika mana awal-awal dakwah Islam boleh disebarkan, mengajak orang, menyuruh orang kepada beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW. Khutbah pertama disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menyuruh kepada orang Quraisy ketika itu agar beriman kepada Allah dan kepada Nabi SAW.
Maka apa yang terjadi? Dia dipukul tuan-tuan oleh Quraisy. Tuan-tuan. Kenapa? Menzahirkan imannya, maka dia pukul, ditentang, dilawan tuan-tuan. Nak bagi tahu bahawa rintangan dia besar yang ditunjukkan semata-mata untuk menzahirkan cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya seterusnya, ingin meninggal pada umur dan hari yang sama. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bila berkata, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu apabila telah datang waktu yang hampir dengan kematiannya, lalu bila berkata, hari apakah ini? Lalu mereka berkata, hari Isnin. Dan bila berkata, fa'in mitu min laylati fala tantaziru bil ghadab fa inna ahabbal ayyam wal layali ilayya aqrabuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, sekiranya aku meninggal pada malam ini, maka jangan tangguhkan proses pengumian sehingga esok hari. Sesungguhnya hari dan malam yang paling aku suka ialah yang hampir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Ahmad. Sebutkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar wafat pada hari yang sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari Isnin, dan pada umur yang sama, iaitu 63 tahun. Disebutkan antara ucapan beliau yang menunjukkan beliau ini sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi bila pernah menyatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Muttafaqun alaih. Bila pernah menyatakan, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melainkan aku akan beramal dengannya. Dan sesungguhnya aku khawatir jika aku meninggalkan sesuatu dari perkara berkaitan Nabi, berkaitan baginda, menyebabkan aku terpesong daripada jalan kebenaran. Nak bagi tahu bahawa Sayyidina Abu Bakar sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerana cinta dia yang begitu mendalam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan, bila mana kita mendakwa, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cinta tadi mesti dibuktikan. Dan kalau cinta tadi tidak dapat dibuktikan, maka itu hanyalah dakwaan semata-mata. Kita tahu sebagaimana kita menyatakan kita cinta, kita sayang kepada isteri kita, pasangan kita, suami kita, maka cinta tadi perlu dizahirkan. Apa tanda dia? Macam-macam lah. Tuan-tuan. Sebab apa? Kenapa perlu dizahirkan? Itu sebagai tanda kita cinta kepada dia. Maka begitulah tuan-tuan, cintakan Nabi SAW, maka dia perlu dizahirkan rasa cinta tadi. Salah satunya iaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi SAW, menyukai apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam syama'il tuan disebutkan bagaimana Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu khadim ataupun khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata hari Nabi dihidangkan makanan, ya ini apa dia? Labu, duba. Dan dihidangkan kepada Nabi duba labu. Kemudian Nabi mencari-cari di dalam bekas makanan tadi. Saya Nabi cari kepada Nabi suka. Dan maka kata Sayyidina Anas, sejak dari itu aku mula menyukai labu tadi. Sebab kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai labu tadi itu tadi. Walaupun asalnya tak suka, tapi sebabkan Nabi suka, maka dia mula suka kepada labu tadi. Cuma berbahasa para ulama, labu ni labu hak mana satu? Labu hak kuning kita buat pengat tu yang masakan. Yang buat apa? Buat sahur ataupun makanan apa begini, sampingan tu. Ataupun labu di sini menunjuk kepada labu sayur. Yang ni labu air, yang hijau. Yang buat sayur tu kan.
masak sayur dan sebagainya. Itu bahasan para ulama yang disebutkan, yang maksudkan labu di sini itu merujuk kepada labu air. Orang Arab labu air. Secara asalnya labu lah. Maka bila mana hidangkan kepada Nabi mencari-cari. Kata Sayyidina Anas, sejak daripada itu aku mula menyukai labu. Sebab kerana Nabi suka. Contoh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia seorang yang sangat mencintai Nabi SAW. Hatta perbuatan Nabi kekal dia nak tiru sebiji-sebiji. Contoh dari syarah disebutkan dalam bab kancing baju saja, tuan-tuan. Maka dia memakai baju dalam keadaan baju itu tidak dikancing ataupun jubah, ataupun disebut jubah, ataupun komis. Boleh jadi Nabi tak kancing tadi ataupun tak butang sebab mungkin panas, kena buka. Tapi sebabkan perkara tadi, tuan-tuan, walaupun sekecil-kecil perkara, tetap diikuti oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Contoh lagi sangat banyak dalam bab capan Nabi yang berbulu-bulu. Sifat capan Nabi disebutkan dalam Syama'il. Maka para sahabat, dia antara Sayyidina Abdullah bin Umar, dia nak tiru sebiji-sebiji capan atau slipper yang dipakai oleh Nabi SAW. Aku dia nak ikut. Sebab apa, tuan-tuan? Tak lain tak bukan kerana cinta dia yang begitu mendalam terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kisah yang seterusnya, kisah kecintaan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Berkata perawi, adalah kami bersama baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda memegang tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya engkaulah yang paling aku kasihi dari segalanya, menaikkan kasihku kepada diriku sendiri. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilayka min nafsik." Qala Umar, "Fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsik." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Jadi bila mana Sayyidina Umar kata tadi, ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku kasihi melebihi segala-galanya, kecuali dia tak melebihi kasihku kepada diriku sendiri. Dia ada pengecualian sikit. Lalu kata Nabi SAW, Nabi jawab, tidak, sesungguhnya demi jiwaku yang berada di dalam genggaman belum dikira mengasihiku. Tidak sempurna iman seseorang kepadaku sehinggalah aku ini Nabi SAW lebih engkau kasihi berbanding dengan diri engkau sendiri. Kemudian bila mana Sayyidina Umar mendengar Nabi SAW menyatakan perkara tersebut, dan Sayyidina Umar pun menyatakan, sesungguhnya sekarang juga demi Allah engkau lah yang paling aku kasihi mengatasi kasihku kepada diriku sendiri. Dan dia kata Nabi kepada Sayyidina Umar, sekarang wahai Umar, maka setelah Sayyidina Umar mengatakan perkara tadi, barulah Nabi SAW menyatakan bahawa sekarang ini telah sempurna iman kamu wahai Sayyidina Umar. Maka cinta itu perlu dizahirkan, perlu disebut, ana uhibbuka, aku kasihkan kamu. Ini bukan LGBT tu kan. Ini zahirkan keimanan, ini zahirkan cinta. Maksudnya kita kena sebut, aku sayang engkau kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana cinta dan kasihnya para sahabat kepada Nabi SAW dan juga para sahabat yang lain. Baik, kemudian kisah yang seterusnya, tidak membiarkan baginda Nabi SAW dihina. Disebutkan, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, apabila turunnya ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasana, sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni menafkahkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata seorang Yahudi yang berada di Madinah yang dikenali sebagai Fanhas.
Yahudi tadi kata apa tuan? Tuhan Muhammad sedang perlukan sesuatu. Duduk pelikir, duduk pemain Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada makhluk. Ini tuan. Lalu apabila Sayyidina Umar mendengar ucapan itu, lalu beliau persiapkan pedangnya dan keluar mencari lelaki tersebut. Ini tuan. Dia pun lihat untuk dicari kawan tu. Lalu datang macam malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, lalu berkata, sesungguhnya Tuhan telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Surah Al-Jathiyah ayat 14. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut pada hari-hari Allah, iaitu hari Allah menimpakan azab, kerana dia akan membalas sesuatu kepada kaum kepada apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-Jathiyah ayat 14. Dan Jibril pun memberitahu kepada Nabi bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu telah mempersiapkan pedangnya dan keluar mencari lelaki tersebut. Maka Jibril pun beritahu kepada Nabi yang Sayyidina Umar ini pergi cari maklum. Maka Nabi SAW pun meminta para sahabat mencari Sayyidina Umar. Lalu apabila Sayyidina Umar datang, Nabi SAW menyatakan kepadanya, ya Umar, dong sayyiduka. Jadi kata kepada dia, wahai Umar, letakkan pedang engkau. Lalu Sayyidina Umar membalas, engkau benar ya Rasulullah. Aku bersaksi bahawa engkau diutuskan dengan kebenaran. Lalu Nabi menyatakan, sesungguhnya Tuhan telah berfirman di surah Al-Jathiyah ayat 14 tadi. Lalu Sayyidina Umar mendengar Nabi bacakan ayat tadi. Lalu kata Sayyidina Umar, baiklah, demi sesungguhnya yang telah memutuskan engkau dengan kebenaran dan sudah hilanglah kesan marah pada wajahmu. Asalnya marah tu kan, tapi bila mendengar ayat Quran tadi dan mendengar apa yang disebut oleh Nabi SAW, maka hilanglah perasaan marah tadi, kembali menjadi isi. Dia tetap walaupun rasa tu marah tu kan, nak pergi cari dah maklum tu kan, tetapi bila mendengar ayat Quran, maka hatinya kembali menjadi lembut, menjadi tenang. Itu kita tengok bagaimana karakter Sayyidina Umar itu, seorang yang sangat keras. Bahkan Nabi mendoakan dua umat agar masuk Islam. Salah satunya, pertama Nabi doa Umar bin Hisham, ini Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Allah takdirkan Sayyidina Umar masuk Islam daripada Abu Jahal. Bahkan kita tengok kisah bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam. Seorang yang KDP ketuan, tapi dia masuk Islam sebab apa? Kerana mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adik bini Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Akhirnya menjadi lembut hatinya dan masuk Islam. Dia tetap itu sifat orang iman, itulah tetap alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Hati itu menjadi tenang dengan apa? Mendengar ayat-ayat Quran. Bila disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi gemetar. Itulah hebatnya hubungan cinta kepada Nabi. Kerana cinta kepada Nabi ini sifatnya melembutkan hati. Ini tuan-tuan. Baik. Kemudian kisah yang seterusnya, geram dengan orang yang mengejek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah kami bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Lalu terdengar seorang lelaki daripada Muhajirin mengejek seorang lelaki daripada orang Ansar. Ketika itu orang Ansar memanggil sesama mereka, hai orang Ansar sekalian. Begitu juga orang Muhajirin saling menyahut, hai orang Muhajirin sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendengar ucapan-ucapan tadi, lalu Nabi SAW menyatakan, ma balu da'wal jahiliyah. Kenapakah masih ada lagi yang meniru perbuatan jahiliyah? Tadi marah. Para sahabat berkata, sebab apa tuan? Berlakunya perpecahan dalam saf tentera kaum muslimin.
kembali menghidupkan semangat berpuak-puak. Akhirnya yang boleh memecah belahkan kesatuan tentera kaum muslimin. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, terdapat seorang lelaki dari Muhajirin bagi dia orang Ansar. Lalu kata Nabi SAW, da'uha fa innaha mumtaniyah. Biarkan perkara itu, sesungguhnya ia adalah bangkai yang busuk. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada kisah ni tuan, bagaimana Nabi SAW membantas budaya mengaji. Tahu mengaji? Mengaji ke bahasa formal dia apa? Tak terjemah ni. Budaya mengaji. Yang supaya dia tidak merebak dalam kalangan orang Islam. Lalu Abdullah bin Ubay selalu boleh dengar tuan, tentera Islam pakat duk mengigit sesama mereka, mengigit ahli Quran, mengigit sesama mereka. Akhirnya kesatuan hati itu telah berpecah, kesatuan hati tadi. Pakat duk mengigit sesama mereka. Lalu kata Sayyid Abdullah bin Ubay tadi tuan, mereka sudah pun saling mengejek. Jika kita kembali ke Madinah daripada medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia, iaitu lagi kuat ini pihak kaum muslimin, akan berjaya. Ini pihak kita akan berjaya mengusir orang yang hina lagi lemah. Ini mereka masukkan kaum muslimin. Jadi kita sangka bila kaum muslimin bakal berekit sama mereka, berpecah dan soft serta orang Islam tadi, maka Abdullah bin Ubay kata, ni kita balik ni boleh menang lah kita ni. Sebab Abdullah bin Ubay ni tuan, dia disebut sebagai, para ulama menyatakan munafik ni munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad yang betul-betul zahir dengan Islam, tetapi hati ni penuh kebencian terhadap Islam, penuh kebencian terhadap Nabi SAW, penuh kebencian terhadap kaum muslimin. Adapun kita hari ini tuan, munafik itu disebut para ulama munafik amalan. Apa beza dia tuan? Munafik amalan ni iaitu kita buat sesuatu amalan sebab orang. Contoh, kita mari masjid, orang sembahyang, kita pun kata kat diri kita, takkan aku mari ni orang sembahyang aku nak duduk. Jadi kita pun mayanglah. Sebab apa? Sebab makhluk, sebab orang. Orang pakai tu sedekah duit, kata aku tak masuk duit sedekah tu dan tamu. Dia pun sedekah lah. Sebab apa? Sebab kalau tak ada orang tuan, dia pun tak sembahyang. Tak ada orang, dia tak sembahyang. Ini dipanggil munafik dari segi amalan. Dia tetap. Itu Nabi sebut tanda-tanda ayat munafik. Tanda-tanda ayat munafikun, orang munafik, tanda orang munafik ni apa? Nabi sebutlah contohnya. Itu munafik dari segi amalan. Al-Quran pada zaman Nabi munafik i'tiqad. Mereka masih lagi Islam, cuma yang zahir itu Islam, tapi dalam hati mereka penuh kebencian. Maka orang munafik ni tuan bekerja sama dengan orang kafir untuk menjatuhkan Nabi dan juga orang Islam yang lain. Ini tuan. Lalu Sayyidina Umar mendengar ucapan itu, lalu berkata, biarkan aku pancung kepada munafik. Sayyidina Umar tuan. Lalu kata Nabi SAW, di hikmah tuan, kenapa Nabi tak bunuh tuan orang munafik? Kenapa Nabi tak ambil tindakan kepada orang munafik? Lalu Nabi menyatakan, da'mu la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Biarkan agar tidak ada orang yang bercakap-cakap bahawa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Itu hikmah. Kalaulah Nabi benar akan dibunuh, dia ambil tindakan kepada orang munafik, apa akan terjadi? Implikasi dia tuan. Maka akan tersebarlah berita, nampak Muhammad tu, dia sendiri benarkan membunuh orang Islam, kawan dia sendiri, sahabat dia sendiri. Maka akan tersebarlah berita yang tidak baik tentang Nabi SAW. Itu hikmah dia tuan. Baik, kemudian kisah yang seterusnya tuan yang sangat panjang. Kisah ni tuan saat hampir kepada kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika mana Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Jadi yang tikam Sayyidina Umar tuan orang Majusi, orang sembah
Pada satu ketika Nabi SAW berada di atas Bukit Uhud. Itu bersama dengan Nabi itu, Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Waktu itu Bukit Uhud ni bergetar, bergoyang, macam gempur lah. Dan Nabi SAW menyatakan, Nabi bercakap, berkata kepada Bukit Uhud tadi, wahai Uhud, sesungguhnya di atas kamu ini ada seorang Nabi, ada seorang As-Siddiq, ada 2 orang syuhada. Maka Uhud tadi pun tuan-tuan, dia berhenti. Tak gerak ataupun gempa tu tak jadi ya. Bergegar tu tak jadi. Maka siapa yang ada datang ke Nabi adalah Nabi SAW. Yang kedua adanya As-Siddiq, ini gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Nabi beri isyarat 2 orang syuhada. Siapa dia? Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman. Nabi beri isyarat 2 orang ni akan mati syahid. Tentang bagaimana Sayyidina Umar mati sebab kesan rekaman tadi, dan ada pun Sayyidina Osman, dia mati saat pada pemerintahan dia dan dikepung dan dia dibunuh, ditikam ketika mana dia sedang membaca Al-Quran. Nabi beri dah isyarat 2 orang sahabat ni akan mati syahid. Baik, ini cerita dia. Dan ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang mengenai pinggangnya yang mulia sehingga jatuh terlantar sakit. Ketika itu dibawakan susu kepadanya, lalu beliau meminum. Namun susu itu keluar daripada pinggang. Doktor yang merawat mengatakan, berilah apa-apa pesanan wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya nyawamu tidaklah panjang. Dah tahu dah, tak, maksud dia hampir dah kepada kematian. Maka Sayyidina Umar memanggil anaknya ini Sayyidina Abdullah bin Umar, lalu berkata kepadanya, tolong panggilkan aku Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Sayyidina Huzaifah, siapa dia Sayyidina Huzaifah ni? Kalau kita hari ni lebih kuranglah macam Siti Usul Sudik kepada Sultan ataupun aku, apa-apa dari ini, dia menyimpan rahsia. Iaitu apa dia? Kata Sayyidina Huzaifah adalah pemegang rahsia Nabi, yang beliau juga mengetahui senarai nama orang-orang munafik. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada dia, dalam keadaan darah masih mengalir keluar daripada pinggangan, dan yang hampir ke nyawa ikan. Dan kata Sayyidina Umar, wahai Huzaifah, aku bersumpah denganmu kerana Allah, adakah baginda SAW menyinaraikan aku daripada kalangan orang munafik? Nak mati itu tuan, masih lagi risau, takut-takut dia tergolong dalam kalangan orang munafik. Sebab nak tahu siapa dia orang munafik ni, Sayyidina Huzaifah lagi tuan. Lalu Sayyidina Huzaifah terdiam sehingga mengalir air matanya dan berkata, baginda SAW mengatakan kepadaku, ia adalah rahsia, aku tidak mampu untuk menyebutnya wahai Umar. Ini tuan-tuan. Lalu Sayyidina Umar despak lagi, demi Allah sebutkan kepadaku, adakah baginda sebutkan namaku dalam kalangan mereka dan kalangan orang munafik? Lalu beliau yang sebab dan menangis, lalu menyatakan, aku hanya beritahu engkau sahaja, jangan beritahu kepada orang lain. Dan demi Allah, baginda tidak menyebutkan nama engkau padaku. Kita kalau lupa orang macam ni, kita tanya pasal diri kita ke tanya pasal orang? Agak-agak kawan ni, kawan fulan ni nama dia tak ada sedang munafik. Kita tak tanya diri kita kan. Dia panggil kita tentang hatta kita orang dah sebut ni rahsia, jangan cerita ke orang. Hak tu lah pertama kita cerita ke orang. Kita tu kan tak berhenti simpan rahsia. Azan sini ada tentang berhenti lepas azan isyak ke ataupun isyak tu kita masuk isyak tu berhenti. Berhenti tu ke ataupun lepas azan tu boleh tambah sikit semua ni. Boleh tambah sikit. Kalau ada tempat tu kata azan isyak tu berhenti tu. Baik. Lalu tuan-tuan, beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, berbagi satu perkara lagi tentang hal ini. Apakah itu wahai ayahku? Lalu kata beliau, bumikan aku bersebelahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, pergilah bertemu dengan Sayyidina Aisyah Ummahatul Mukminin.
Dan jangan sebutkan Amirul Mukminin, tetapi sebuah Umar memberi izin kepadanya kerana engkau tahu Umar, jika engkau izinkan untuk Umar dikebumikan di bawah telapak kaki kedua sahabat bersedia, maka Nabi dan juga Sayyidina Umar itu terletak dalam rumah ataupun bilik Sayyidina Aisyah. Jadi dia nak masuk rumah orang kena beri salam, kena minta izin. Dia dengan hajat, dengan harapan mudah-mudahan Sayyidina Aisyah diizinkan dia dikebumikan bersebelahan dengan Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sebab apa? Sebab itu orang paling dikasih. Jawab Sayyidina Aisyah, dia boleh, aku telah persiapkan bahagian kubur ini untukku dan sekarang aku serahkan kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar tadi pulang dan keadaan gembira, lalu berkata, wahai ayahku, engkau telah diizinkan. Kemudian ia melihat pipi Sayyidina Umar diletakkan pada tanah. Lantas Sayyidina Allah terus duduk lalu memegang pipi ayahnya dan menyadarkan wajah ayahnya di punggungnya. Beliau memandang kepada anaknya dan berkata, kenapa engkau menghalangku meletakkan pipiku di tanah, wahai ayah? Dan kemudian Sayyidina Umar letakkan wajah ayahmu di tanah untuk melemburkan muka. Celakalah bagi Umar jika tidak diampunkan oleh Tuhan. Jadi pada saat hampir kepada kematian dia, pertama dia masih lagi risau. Apa dia? Yang pertama, takut-takut dia tergolong dalam orang munafik. Dan yang kedua, dia risau dia tidak terdapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sangat masyhur tentang kemuliaan Sayyidina Umar ini, Nabi pernah menyatakan kalaulah ada Nabi nescaya orang itu ialah Sayyidina Umar. Menunjukkan kedudukan dia, bahkan syaitan pun tak berani dan jalan yang akan dilalui Sayyidina Umar. Nak bagi tahu kemuliaan Sayyidina Umar tadi. Tapi dan saat kematian dia masih lagi merisau tentang sama ada diri dia termasuk dalam orang munafik. Yang kedua, dia merisau tentang takut-takut dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar telah mewasiatkan anaknya untuk membawa jenazah di Masjid Nabi. Wasiatnya beliau berpesan kepada anaknya, dihalang kepada Huzaifah, jika Sayyidina Huzaifah solat jenazah ke atasku, maka bawalah aku menghadap ke rumah baginda SAW. Pada risau takut-takut Sayyidina Huzaifah ni tak pergi semayang jenazah tu, sebab itu isyarat baru orang munafik. Maka Sayyidina Huzaifah tak pergi. Maka Sayyidina Huzaifah pun turut serta di dalam pengumumian ataupun solat jenazah kepada ke atas Sayyidina Umar tadi. Baik. Kemudian akhir pendek cerita, maka kemudian dikebumikan Sayyidina Umar bersebelahan dengan orang sahabat ini baginda SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Baik. Jadi kita lihat kesan bagaimana didikan Nabi kepada Sayyidina Umar. Dan kita tahu pada zaman beliau menjadi khalifah, beliau memimpin dengan penuh keadilan. Namun beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia telah mendapat khabar gembira bahawa dia ni seorang ahli syurga, ini beri jaminan dah, tetapi masih lagi menjadi orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi takut. Dia termasuk dalam kalangan orang munafik. Kalau kita dah macam tu tuan-tuan, Nabi beri jaminan dah, confirm dah masuk syurga. Sesilat esok tak pakai kat mayam. Ni kita take for granted. Maka itu yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau jelaslah, beliau khawatir pemikiran sifat orang munafik yang amat membahayakan Islam. Dia takut penyakit itu melekat pada diri dia. Bahkan ketika masih hampir kepada kewafatan, masih lagi menunjukkan adab yang baik dan adab yang ditunjukkan oleh beliau, mendapatkan betapa hebatnya didikan Nabi SAW terhadap beliau, para sahabat yang lain. Begitu mendalam kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada kisah-kisah yang kita bicarakan pada malam ini, iaitu nak menceritakan bahawa tentang bagaimana hasil didikan Nabi kepada para sahabat, menjadikan para sahabat orang yang sangat cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sanggup untuk mempertaruhkan apa sahaja demi untuk mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iaitu cinta kepada Nabi itu mesti dizahirkan bukti. Iaitu apa? Antaranya sanggup mengorbankan apa sahaja
dan untuk Allah dan Rasul. Sebagainya para sahabat sanggup merupakan harta dan juga diri mereka dan juga apa yang mereka ada untuk semata-mata untuk beraih cinta Allah, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya kira kita sekadar terima kasih sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya utamanya dan juga tentang semua sekali baik kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam antara segala sisi yang mengatur maaf jika itu kasar bahasa yang saya sampaikan ini tidak suka faham, saya mohon maaf. Allah alam aku qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.